أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أولياء والشهداء والصالحين والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى روح القبور من المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ Tuan Guru Haji Hashim bin Haji Abu Bakar وإلى روح الشيخ Tuan Guru Haji Mustafa bin Haji Abu Bakar وإلى روح الشيخ Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Haji Abu Bakar وإلى روح القبور من المسلمين والمسلمات لمدرسة الدنيا البكرية وإلى روح القبور من المسلمين والمسلمات بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نويت التعليم وتعلم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقرب وتوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والعاقبة. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjejak kakinya ke masjid, maka dibina oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga itu sebuah mahligai. Mudah-mudahan kita para ahli jemaah muslimin muslimat, moga-moga kita ni terpilih, tergolong daripada golongan yang mana disebut oleh baginda Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat bersama di dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabati ajma'in. Di dalam satu riwayat menceritakan
satu kisah di mana ada seorang pemuda, yang mana seorang pemuda ini meninggal dunia. Apabila pemuda ini meninggal dunia, maka dihitung akan amalannya di padang mahsyar. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihitungkan amalan dia. Maka pemuda ini berjalanlah sehingga naik di atas, orang panggil satu pentas lah, mudah kita kata. Kerana apa? Kerana untuk dikira amalnya. Kita ni mu'asyiral muslimin, satu hari nanti apabila dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil nafqatul ma'ad. Nafqatul ma'ad. Maka dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala itu daripada kubur. Nah, daripada hari itu tu Nabi kata bukan kita seorang aja dibangkit. Semua manusia daripada sejak Nabi Adam alaihissalam sehingga habis siapa kau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kau maka pada ketika tu dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing berjalan untuk menuju kepada mahsyar. Kita semua ni akan menuju ke satu tempat yang dinamakan padang mahsyar, hari perhitungan amal kita. Maka apabila masing-masing berada di padang mahsyar, maka beratulah masing-masing beratu. Dalam keadaan hal lagu mana? Dalam keadaan bertelanjang. Masing-masing dalam keadaan bertelanjang. Orang panggil boge. Dalam keadaan boge. Maka pada ketika itu dipanggillah setiap salah seorang daripada penghuni di padang mahsyar. Kita ni dah yang menghuni pada mahsyar selama mana? Beberapa ratus tahun. Untuk beberapa ratus tahun. Kerana perhitungan amal ni bukan sekejap aja tuan-tuan. Beratus-ratus tahun. Kita tengok umat kita pada hari ni lah, umat manusia di atas dunia ni. Berapa ramai tuan-tuan? Berbilion-bilion manusia duduk atas muka bumi. Daripada Nabi Adam alaihissalam sehingga ke pengakhiran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beratus-ratus ribu tahun tuan-tuan. Tu. Semuanya akan berada di padang mahsyar. Maka dicerita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pemuda ini salah seorang daripada kita semua lah. Salah seorang daripada kalangan kita semua ni, maka dipanggil untuk dihitung amal kita. Maka apabila dipanggil pemuda tersebut, maka dikeluarkan semua amalan-amalan daripada kita ni untuk ditimbang. Maka keluar semua amalan-amalan kita untuk ditimbang di atas neraca Allah Subhanahu wa taala. Kita tak sino ayat gambaran lagu mana rupa neraca Allah Subhanahu wa taala tu. Apabila diletakkan satu amalan pemuda tersebut, maka sebelah kirinya berat, maka naik di sebelah kanan. Ingat di sebelah kanan itu amalan baik, di sebelah kiri dia tu amalan buruk. Maka apabila pada ketika tu, lalu Allah malaikat pun mengheret. Selepas selesai semua timbangan pahala amalan tu, maka diheret oleh malaikat. Malaikat heret dia, hayya. Dia kata mari. Mana kata dia mari tu dia heret. Apabila dia heret tu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tunggu. Dia kata tunggu. Dia kata Rasulullah kata. Maka apabila pada ketika itu malaikat pun dengarlah seruan
menunggu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata kepada Allah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hei malaikat, kamu pergi dekat Rasulullah. Kamu pergi dekat Rasulullah. Mungkin Rasulullah ada permintaan dia. Maka dibawa pemuda tu jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila disapa sapa dekat Rasulullah, lalu dia berkata kepada malaikat, Rasulullah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, timbal semula amalan dia. Timbal semula. Maka ditimbal ke semula, maka dia kata, kita tengok pada timbangan dia, tengok pada timbangan dia, berat alik kiri, ingat alik kanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ambil seluk dalam poket Rasulullah keluar, lalu diletak di atas neraca Allah Subhanahu wa taala. Maka diletak situ, maka beratlah timbangan dia di sebelah kanan. Tu. Lalu pemuda malaikat pun tengok berat alik kanan tu gak, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh malaikat bawa pemuda ni masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu pemuda tu sebelum diheret oleh malaikat tu, dia tanya kepada, man anta, dia kata, siapa engkau ni? Ana rasulika, dia kata, aku ni adalah rasul engkau, dia kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka terkejutlah pada ketika itu pemuda itu bila diheret oleh malaikat masuk ke dalam syurga bersama Rasulullah. Maka ditanya oleh malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai ya Rasulullah, gapokah kamu letak di atas timbangan pemuda itu tadi, dia kata. Sedangkan pemuda tu tadi, bila aku hitung kali pertamanya, dia kata berat di sebelah kiri, ringan di sebelah kanan. Maka amalan dia buruk di atas dunia dulu begitu banyak dia melakukan kepada Allah. Tema agak dia yang kamu tembak tu jadi berat sebelah kanan tu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, dia di atas dunia walaupun dalam melakukan kefasikan, dalam melakukan dosa kepada Allah, maka aku letak di atas timbangan tu tadi adalah dia berselawat kepada aku, lalu aku letak maka berat sebelah kanan. Satu sahaja selawat diletak oleh Rasulullah, maka berat timbangan di sebelah kanan. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Fa innahu, maka bahawasanya, man shalla alayya, siapa-siapa yang bersalawat ke atas aku satu kali, solatan, sallallahu alaihi biha asyra, maka berselawat kepada dia tu, dengan dia tu, dengan selawat itu asyra 10. Tu. Tambah-tambah lagi ini hari Jumaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis, siapa-siapa yang memperbanyakkan selawat dia kepada aku, tambah-tambah lagi di hari Jumaat, maka masuk ke dalam syurga bersama aku. Ada sini nak masuk syurga bersama Rasulullah. Kalau nak masuk syurga bersama Rasulullah, maka perbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita masuk pada tajuk kita pada malam ni, bolehkah kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita berselawat salawat tabibil qalbi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tu bila kita selawat kepada Rasulullah ni, maka mendatangkan mari dalam hati kita ni rasa ketenangan, ketenteraman, rasa nak berselawat, rasa bersemangat dalam melakukan ibadah pada Allah. Itulah kelebihan kita ni berselawat kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang duduk sekeliling masjid ni tanya buat maulid ke Masjid Fatah malam ni. Tu. Baik, habis itu. Maka berbanyaklah selawat kita ni, tamu-tamu kita ni hari Jumaat. Kita ni waliknya malam ni hari Jumaat baru ni. Orang panggil malam Sabtu lah. Jumaat malam Sabtu orang panggil. Tu. Banyak selawat, banyakkan ibadah kepada Allah. Baik, habis itu pada malam ni insya-Allah kita bahas satu tajuk yang mana kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu dan panggil ganjaran-ganjaran kita dalam menuntut ilmu. Baik, kita balik kepada hak minggu terdahulu yang saya datang hari itu. Saya ada pesan. 5 pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya iaitu perbanyakkan kita ni ingat kepada akhirat daripada kita menyebut kematian. Banyakkan ingat kepada mati daripada kita menyebut kehidupan. Yang ni kita ni banyak kita ni fikir kepada mati daripada kita ni fikir kepada kehidupan. Sebab kita ni di atas dunia ni Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, dunia ini, ad-dunya la'ibun wa lahwun. Satu tempat permainan dan satu lembah daripada lembah-lembah kecelakaan. Allah Taala jadikan dunia ni satu tempat permainan, banyak permainan atas dunia. Tu. Kalaulah permainan tu permainan yang baik, maka mendatang kebaikan. Kalau permainan yang buruk, maka mendatang keburukan. Tu bezanya situ je. Maka di antara permainan ataupun Allah Taala jadikan di atas dunia ni, permainan yang pertama yang sangat penting itu adalah ilmu. Tu. Menuntut ilmu itu satu kefarduan, satu fardu bagi kita tu untuk kita belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Kita ni pada malam ni alhamdulillah Allah Taala atas kita ni untuk berada di dalam rumah Allah. Allah Taala hantar kita ni untuk berada di dalam rumah Allah. Ni Allah hantar ni. Zahirnya walaupun kita tengok orang tu datangnya jalan kaki, zahirnya kalau kita tengok orang tu datang dengan motor, zahirnya kalau kita tengok orang tu datang dengan kereta, tapi sekira hakikatnya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ni hantar kita untuk berada di dalam rumah Allah. Ni rumah Allah lah ni. Walaupun tak ada almari, walaupun tak ada peti, walaupun tak ada dapur, tak ada bilik tidur, hanya tempat kita beribadah kepada Allah, itu dikatakan, itu dinamakan sebagai rumah Allah. Hikmah gapo Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam membina satu masjid yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada kota Mekah pergi ke kota Madinah. Nabi mendirikan sebuah masjid yang dinamakan Masjid Quba.
Kalau kita tengok lah ni Masjid Quba ni warna putih tuan-tuan. Nah, pergi ke Madinah tu ada satu masjid, siapa-siapa pergi umrah ni, dia akan berhenti di satu masjid tu dinamakan Masjid Quba. Warna putih. Lebar dia 18,000 kaki lebar dia. Nah. Tu. Itulah masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi berhijrah daripada kota Mekah pergi ke kota Madinah. Nah, kerana apa? Nabi lari daripada pendeta-pendeta ataupun pemuka-pemuka kota Mekah. Nah. Tu. Berjalan Rasulullah pun atas dasar orang panggil nak menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah sepanjang 3 hari Rasulullah berada di Masjid Quba. Macam-macam Rasulullah. Di antara Nabi bermesyuarat. Yang kedua, Nabi menyampaikan dakwah. Yang ketiga, solat 5 waktu di masjid. Ada. Dan banyak lagi Rasulullah, kegiatan Rasulullah yang Rasulullah lakukan di dalam masjid. Di antaranya kita paling besar yang kita boleh tengok hari ini adalah majlis-majlis ilmu. Kita berada di dalam majlis ilmu ni. Bila kita berada di dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, maka kita menghadiri satu majlis ilmu, maka kelebihan dia lebih besar daripada puasa sunat selama setahun. Siapakah di kalangan kita ni ada yang puasa setahun? Ada tak? Jarang kita nak jumpa orang yang puasa setahun. Betul tak? So, kau setahun 30 hari pun tak? Ni nak tiba bulan Ramadan ni. Berapa orang di kalangan kita pada hari ni bersedia untuk menyambut kedatangan Ramadan? Di antara ciri-ciri manusia yang bersedia ketika mana nak menyambut bulan Ramadan, maka dia berpuasa 2 bulan awal daripada sebelum masuknya bulan Ramadan. Bila dia berpuasa bulan Rajab, bila dia berpuasa dalam bulan Syaban, maka bila tiba masuk Ramadan, maka dia akan rasa biasa dah. Betul ke tidak? Kerana diterbiah di dalam bulan Rajab dan bulan Syaban. Inilah orang panggil satu dipanggil madrasah Ramadan. Kita ni berada di dalam bulan madrasah Ramadan ni. Bila tiba bulan Ramadan, maka kita akan beribadah di dalam bulan Ramadan, maka kita akan terbiasa. Kita akan berpuasa di dalam bulan Ramadan, maka kita berpuasa akan terasa biasa. Inilah sering diamalkan oleh para alim ulama, orang-orang soleh, para abid. Ketika mana belum masuknya bulan Ramadan, maka dia akan berpuasa lebih awal daripada sebelum masuk bulan Ramadan. Ada? Tu. Walaupun kita ni di dalam keadaan orang panggil terbiah Ramadan, maka di samping itu kita mengisi kelapangan kita ni dengan majlis ilmu. Kita berpuasa dalam bulan Syaban, bulan Rajab dah. Ditambah pula dengan pahala kita ni menuntut ilmu, pahalanya seperti mana kita berpuasa selama 1 tahun. Asakah kita ni 3 bulan nak puasa, Allah rasa beratnya. Bila tu tiba Ramadan pula, nak mari dah Ramadan kena puasa dah lah. Tu kita berbanding kita ni dengan ulama-ulama, orang-orang soleh maka apabila nak datangnya Ramadan, maka dia bersedia dah. Lepas nak habis Ramadan, maka mereka akan menangis kehilangan keberjauhan daripada bulan Ramadan. Tu pahalanya seperti mana kita ni menuntut ilmu dalam keadaan kita berpuasa lagi, maka berlipat kali ganda lah pahala tu ketika mana kita ni berpuasa dan menuntut ilmu waktu mana kita berpuasa. Maka kita perbanyakkan. Ni boleh lagi nak puasa ni tuan-tuan. Isni khamis lepas daripada 16 Ramadan 16 Syaban, maka sambung pula sampai ke Ramadan. Tidak terlambat lagi kita ni, boleh lagi. Tu.
Tu pahala yang besar tu bila kita menuntut ilmu, pahala menuntut ilmu saja seperti mana kita berpuasa selama satu tahun. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu ni, apabila kita mari datang belajar ilmu agama, tapi dalam keadaan kita ni tidak mengambil pena. Ni pena, pen. Ataupun dipanggil qalam. Tu. Kita tidak mengambil pen, dan kita ni tidak membawa kitab. Tak bawa kitab, moga masing-masing alim belaka dah kan. Tu. Bukan dah. Kita ni bukannya orang panggil tidak tersi bawa kitab, tapi kita ni terbiasa lagu tu daripada rumah. Betul tak? Tu. Kita terbiasa. Lepas ni kalau boleh kita mari menuntut ilmu agama ni bawa kitab. Tanya tok imam masjid, tanya tok Bilal ahli jawatan kuasa masjid. Hari-hari Ahad membaca kitab dia kita percaya dah balik tu beli kitab di Jafar Rawah tu gak kitab gapo kita nak ngaji bawa. Tapi nak ayat di sininya pahalanya orang hak tak bawa kitab, tak bawa pen, ada tidak menulis pun pada kitab tu, pahala dia seperti mana kita memerdekakan 1000 daripada hamba. Tu besarnya pahala kita menuntut ilmu ni. Walaupun kita tak ngaji kita tu tak bawa kitab, tak bawa pen dan tak menulis di atas mana-mana kertas, pahala dia seperti mana kita memerdekakan 1000 daripada hamba. Lah ni kalau kita tengok hamba ada ke tak lagi? Ada dah. Bila datangnya Islam, maka Islam membenteras semua hamba-hamba yang mana dijadikan daripada tawanan perai. Kebanyakannya zaman Rasulullah daripada tawanan perai. Kedatangan Islam maka menghapus semua, dikatakan sebagai hamba. Itunya hebatnya Islam ni apabila menghapuskan orang panggil institusi penghambaan. Maka tak ada hamba dah. Lepas datangnya Islam ni tak ada hamba, maka tak ada. Sebab dibenterah oleh syiar-syiar Islam. Maka ada di dalam kitab fiqh tu beberapa tajuk berkaitan dengan pembebasan hamba. Dalam fiqh ada. Tapi zaman ni kalau kita nak cari hamba ni tak ada dah. Hanya kitanya gaji jopanya adalah orang gaji. Orang gaji yang menguruskan rumah kita, yang menguruskan makan minum anak kita, tolong masak, tolong basuh kereta. Hak tu jelah kita jumpa. Hamba tak ada dah. Tu. Yang kedua. Yang ketiga, di antara pahalanya orang yang mana menuntut ilmu agama ni terlebih baik daripada memberi 1000 kuda perai kepada fisabilillah. Orang menuntut ilmu agama ni pahala dia lebih baik daripada memberi bersedekah kepada 1000 kuda perai kepada fisabilillah. Ada orang yang berperang sabi. Tu ni antara kita ni kalau menuntut ilmu agama ni maka pahala dia lebih daripada tu. Lebih daripada kita ni memberi 1000 kuda perai kepada orang yang nak pergi perai dengan kuda. Lah ni tak ada kuda dah, orang tak perai dengan kuda, orang perai dengan kereta kebal, dengan helikopter, dengan jet. Lah ni tak ada dah. Tapi orang yang mana dulu-dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berperai-perai pergi dengan kuda. Dulunya perai-perai dengan pedai, perai dengan anak panah busur. Allah ni tak ada dah. Maka kita ni ganjaran kita ni apabila kita menghadiri satu-satu madrasah ilmu, kita ni dalam madrasah ilmu lah ni. Maka kita ni dapatlah ganjaran-ganjaran seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud. Hadis ini disebut kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka kita kejarlah pahala-pahala ni. Tak ramai dah di kalangan kita pada hari ni, pada zaman hari ni nak menuntut ilmu.
beberapa faktor yang mana terjadi pada zaman di hari ini begitu banyak sehingga menimbulkan rasa orang panggil puas. Orang panggil rasa cemuh nak menuntut ilmu agama. Kerana apa? Kerana pada zaman hari ini pertamanya dari segi kekurangan ulama. Dari segi kita kurangnya ulama-ulama, tutup guru. Seperti mana Al-Fadhi, Tuan Guru Ustaz Wazir pada malam ni. Ada. Beliau dah tua dah. Ada. Tu. Dia katanya buat pembedahan. Ada. Maka kalau kita yang mana mengenali beliau, sedekahkan Al-Fatihah supaya Tuan Guru dalam keadaan sihat walafiat. Ada. Tu. Daripada malam ni sepatutnya Ustaz Wazir mari, tapi oleh kerana Ustaz Wazir uzur, maka terpaksalah diganti oleh beberapa ustaz. Minggu depan tu tak tahu pula. Ustaz lain pula yang menggantikan tempat dia. Kerana kekurangan ulama. Tuan Guru Haji Saleh Sik Kedah meninggal dunia. Mana di kalangan ulama, terutama sekali di Timur Tengah. Dah kita kekurangan ulama pada sekira-kira zahir kita boleh tengok. Dan ada lagi segelintir ulama-ulama tu pun sosok tua dah. Tak ada. Jadi apakah peluang apakah masa kita untuk kita bertindak? Maka kita segeralah mencari guru untuk menuntut ilmu. Tua muda tiada halangan untuk kita untuk menuntut ilmu. Tua muda tak kira. Tak ada kita ni halangan untuk kita menuntut ilmu. Tua boleh belajar, muda pun boleh belajar. Dewasa pun boleh belajar. Atas kita berlaku. Kalau kita taksir kepada ilmu, maka beradalah kita ni di dalam kegelapan. Umpamanya kita berada di dalam gelap. Tak jumpa lampu suluh, maka kita ni berada dalam gelap selama-lamanya. Selagi mana kita tak belajar. Bila kita menuntut ilmu, barulah boleh tubik daripada kegelapan. Orang panggil minaz zulumati ilan nur. Kita ni semua nak keluar daripada kegelapan ni. Tapi kira ni sedih kita pada hari ni. Kalau kita tengok sedih kita pada zaman hari ni dengan keadaan COVID-nya, dengan keadaan musibahnya, nak menuntut ilmu pun jadi terbatas orang panggil. Tok dah lah tok guru kau hari kau tak ada dah. Lepas tu kita terbatas pula dengan musibah ni. Pas lagu mana? Lah ni banyak inisiatif untuk kita belajar menuntut ilmu. Di antaranya kita mengadakan kuliah-kuliah maghrib secara online dalam Facebook, dalam aplikasi Zoom, macam-macam lagi. Di hari ni. Tapi tu kita ni, masalahnya kita ni di kalangan kita ni ada hak tak pandai pula. Tapi banyaknya tua-tua di hari ni, pocik-pocik hari ni pandai dak. Facebook pandai, Zoom pun pandai. Semuanya pandai lah. Tu. Itulah kelebihan kita ni. Bila kita berada ni, di zaman orang panggil zaman kerosakan. Zaman kerosakan. Yang keduanya dari segi kita ni madrasah. Madrasah. Ni bagi penuntut ilmu ni. Bagi penuntut ilmu. Di hari ni tuan-tuan, kita ni mendidik anak kita ni. Dari segi kita mendidik anak kita ni, banyaknya ibu bapa apabila menghantar anaknya ke madrasah, di pondok-pondok, pusat-pusat tahfiz, kebanyakannya anaknya tidak lama belajar. Tu. Tak lama mengaji orang panggil. Padahal ulama-ulama dulu apabila menuntut ilmu, orang panggil secara tulus zaman. Mana kata panjangnya masa untuk menuntut satu-satu ilmu. Dari segi nahunya, dari segi ilmu tafsirnya, dari segi lughahnya, dari segi nahu dan sarafnya, dia hari ni makin hari makin berkurang, dah tak ada guru. Tak siapa makam orang panggil, tak siapa tepat orang panggil. Tu. Kalau ulama-ulama dulu berbeza dengan ulama-ulama dulu, dia boleh baca no, siapa Qurtubi boleh baca. Boleh baca kepada Ibnu Aqil. Lah ni pun Ibnu Aqil berapa orang dah kitab nahwu tu. Boleh mengaji. Mughnil Labib. Hari ni tak ada dah.
Sebab apa? Di madrasah tidak ada guru. Ya aku paut dengan hak pertama tadi. Kekurangan guru. Lepas tu pula dari segi faktor pentadbirannya, pentadbiran pula ni kalau kita tengok pun banyak yang mana kacau panggil. Kerana bercampur aduk dengan tangan-tangan luar, tidak dikendali oleh orang-orang yang tertentu, orang-orang yang dipilih oleh tok-tok guru. Itulah ni kita ni di hari ni orang panggil kekurangan ilmu panggil. Maka kita kena carilah ilmu sebanyak-banyaknya setakat yang kita mampu supaya mati kita ni mati keadaan dalam ilmu. Ibu kitab di dalam kitab Hidayatus Salikin, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana akhwafu min ghairi dajjal." Aku ni terlebih bimbang takut kepada lain daripada dajjal. Man huwa ya Rasulullah? Siapa dia tu ya Rasulullah? Siapa ke orang tu? Wa huwa ulama su'un. Nabi kata, iaitu ulama-ulama ulama-ulama dunia. Allahumma salimna, kita minta jauh kita ni daripada orang kata menuntut ilmu dengan ulama-ulama dunia. Yang mana dia ni mengajar ilmu agama kerana nak pitih Yang kedua mengajar kerana nak dapat nama dua dah. Yang ketiga dia mengajar kerana nak dapat pangkat daripada mana-mana kerajaan, mana-mana orang panggil government. Tu kita di hari ni. Betul tak? Kita di hari ni kerana kita nak dapat dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi di dalam hadis dia, maka apabila dia mengajar menuntut ilmu semata-mata nak dapat kenamaan, nak dapat semata-mata pangkat, maka mati dalam keadaan tercabut iman dia. Mati dia dalam keadaan tercabut iman dia. Dalam keadaan orang panggil mati dia tu mati dalam keadaan dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Bila kita mati, maka mati dalam keadaan tidak sempat nak mengucap taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keburukan kita ni bila kita mengajar kerana dunia ni. Begitu juga kita mencari ilmu, mencari nafkah untuk isteri kita. Niat kita tu penting, Kalaulah niat kita tu semata-mata kita cari rezeki, nak kekayaan, maka mati kita mati seperti mana Qarun. Kita tengok mati dia lagu mana. 40 ekor kuda memegang kunci gudang kekayaan Qarun. Maka mati Qarun dalam keadaan lagu mana? Mati dalam keadaan ditenggelam oleh bumi. Wala'iyyazubillahi min zalik, kita minta jauh daripada kita ni dia mati dalam keadaan orang panggil ditenggelami bumi. Tambah-tambah lagi orang yang dulunya belajar silap. Belajar silap ke apa? Silap hak salah-salah lah. Lain daripada silap gayung, lain daripada silap pendeta alat. Lain daripada tu ada silap rimau orang panggil. Ada orang panggil silap dia silap rimau. Ni adalah silap orang panggil silap ilmu hitam, nak kebar, nak jadi kebar. Ada kampung hamba tu sore tu ada dia sakor rimau orang panggil. Orang yang mati dia mati dalam keadaan ditenggelam dengan air ni. Pernah hamba tengok hari kematian dia, bukan nak buka aib tuan-tuan, ini sebagai pengajaran kita. Sebagai pengajaran kita. Tadi satu masa tu bila dia meninggal dunia nak pergi korek nak pergi gali kubur tu, selepas daripada sapan naik kaki gali kubur, maka air tu tubik daripada mana tak tahu, wallahu a'lam. Ni diharuskan kita orang ni sebagai orang panggil peringatan. Siapa-siapa yang ada saka daripada kalangan jemaah ni, maka pergi cari berubat apa semua, buai saka. Buai hatu. Orang panggil hala ni, hala juga. Tubuh dia macam kuda, kepala dia macam rimau. Ni orang menuntut ilmu silap, orang panggil ilmu silap rimau. Ada orang sini, kampung hamba banyak. Tapi jaga dah ada lah ni.
Ni, tahun 2021 ni tak ada tu. Ni. Tu. Mula ada. Tahun tahun 96 97 ada. Ni. Siapa-siapa ada ilmu ni pergi buat. Ada. Tu. Hak turut pas rumah ada. Ni. Tu bimbangnya takut kita ni mati keadaan orang panggil tercabut iman. Ni bimbangnya takut lagu tu. Kita ni tak silah siapa mati kita ni mati dalam keadaan tercabut iman tak sih. Kita nak mati kita dalam keadaan orang panggil ni dalam keadaan beriman. Ada. Orang panggil husnul khatimah. Dalam keadaan baik keadaan kita ni sebelum daripada kita mati. Kalau kita nak mati dalam keadaan iman tuan-tuan, belajar ilmu agama. Tu saja. Lepas tu yang kedua, kita kena sering banyakkan memandang kepada wajah-wajah ulama. Muka-muka tok guru. Tengok perhati, tengok muka ustaz wazir. Tu. Pahala dia mana? Seperti mana kita melihat Kaabah. Ni. Tuan tahu dah pahala berapa besar kita melihat Kaabah. Kita melihat guru kita, pahalanya seperti mana kita melihat Kaabah. Ini kita ni sepanjang hidup kita setahun sekali sampai Mekah. Kalau kita nak berkali-kali kita serupa kita ni sampai Mekah, kita tengok kepada wajah alim ulama. Kita tengok perhati ni. Nilai orang kata fikir apa yang dituturkan oleh para alim ulama. Tu antara kelebihannya besarnya bila kita ni memandang-mandang wajah ulama. Hadis lagi. Sebut hadis lagi, barang siapa mempermuliakan ulama, maka bahawasanya mereka itu pada Allah Taala itu mulia. Ia seseorang itu yang memuliakan ulama, buat mulia. Lagu mana tu kita layak ulama untuk guru mari masjid kita sediakan air, kita sediakan kuih. Untuk ulama tu di antaranya sifat kemuliaan. Tok guru masa hamba ngaji pondok mula, bila ada orang mari ke rumah tok guru sendiri, terutama sekali ayah pa. Masa orang datang menjenguk ayah pa, maka ayah pa kaca sendiri kopi. Dia kaca sendiri kopi waktu bake roti apa semua. Kalau tak ada roti rumah dia suruh anak murid dia pergi beli. Tu. Kita ni orang mari rumah kita tak nak jamu lah. Betul tak? Kalau kita ni berasa berat jamu. Kalau boleh ke orang tak orang tak mari rumah kita pun tak apa. Itu kalau kita. Tapi di antaranya kita nak dapat pahala dia memuliakan tetamu, kita sediakan. Mula ayah pa dia buat lagi tu. Mula ayah pa ni dia bawa air waktu tubik tali, dia tak suruh orang tina dia. Dia tak suruh anak dia buat tubik sendiri. Tu. Padahal kita ni kalau kita golik-golik kita ni orang kapal, orang tina buat tubik. Kita duk bawa dengan sayang-sayang kita, orang tina kita buat tubik air. Tapi amalan ulama-ulama dulu dia buat tubik sendiri, hidai roti, hidai pulut kuning. Kalau ada pulut kuning rumah dia itu. Kita ni kena memuliakan tetamu. Apatah lagi ulama mari masjid ke tempat kita. Kalau ulama pergi jalan ke rumah-rumah kan, maka kita kena layan tu guru. Tambah lagi amo nak beri peringatan ni. Orang jemaah tabligh mari rumah ni tuan-tuan. Jemaah tabligh mari rumah jangan kita hambak. Jangan kita kata kita tutup pintu kalau jemaah tabligh mari rumah kita. Kalau boleh jemaah tabligh mari rumah kita, kita buka luar rumah kita. Tapi jangan luar sampai ke dalam bilik kita. Mungkin ustaz kata suruh buka luar, buka pintu bilik apa semua, dapur apa semua. Sampai ke daripada luar sampai ke dapur tu nampak lagi. Jangan, tidak lagi tu. Maka kita menerima orang tabligh tu mari tazkir kita, royak kita. Tu mengajak kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena memuliakan orang mari rumah kita. Tu. Ustaz Mustafa Desa pun nak pasir tumbuh. Dia pergi. Pernah satu kali tu dia hambak. dia hambak oleh orang rumah. Rupa-rupanya lepas daripada tu 2-3 kali tazkir,
dengan hidayah taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala tarik sendiri dia untuk datang ke masjid. Nah, minta tolong anak dia hilang. Minta tolong dengan puak-puak apa ni tabligh. Nah, tu. Moga kebetulan pada masa tu dan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dia pergi ke rumah orang lain tak ada. Dia pergi ke masjid. Ada. Masa tu duduk tengah baca duduk tengah baca apa ni bayan maghrib orang panggil. Nah, bayan maghrib duduk cerita macam-macam lah. Ada mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba dia siapa minta tolong supaya cari anak dia. Nah, dia cari orang lain, tak buka pintu. Nah, dia pergi minta tolong dengan puak-puak tabligh. Tu kan semuanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya kita halal, lepas tu Allah Taala tarik sendiri. Lepas daripada tu dia menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis bayan. Kita jangan hamba orang kerana kita ni apabila kita menolak kebaikan, maka kita ni seolah-olah menolak rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tolak rezeki daripada Allah. Tu terakhir tu. Barang siapa menilik kepada muka orang yang alim itu, maka suka ia dengan dia nescaya menjadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian tilik dan suka itu akan ada seorang malaikat yang minta ampun ia bagi Allah, baginya orang tu. Tu kita tengok muka orang alim ulama, seolah-olah kita tengok suka kepada malaikat yang sentiasa menilik kepada kita. Tu. Kalau kita tak tengok orang alim ulama, maka malaikat tu tengok kita. Mulianya orang bila memandang wajah ulama, tuan-tuan. Terutama kita ni mu'asyirah talabul ilmi. Maka kita kena rebut ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi mudah-mudahanlah setiap ganjaran-ganjaran yang kita ni kita perhati, kita amal untuk kehidupan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Baik, habis itu insya-Allah. Kita sambung dalam masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.